Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Farahia Zahira. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang kelestarian biodiversiti, iaitu mengenai tentang langkah pemeliharaan wacana kehidupan masa hadapan. Apakah yang dimaksudkan kelestarian biodiversiti? Mengekalkan kepelbagaian benda hidup di muka bumi ini sama ada flora dan fauna dalam mencapai teknologi pembangunan yang ingin dikecapi. Objektif kelestarian biodiversiti: menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat haiwan atau tumbuhan, melindungi flora, fauna, tanah dan persekitaran dari kerosakan dan ancaman kepupusan, mengekalkan keanekaragaman hayat yang tinggi sehingga dapat mengekalkan kehidupan, mengekalkan aset negara dalam bentuk sumber semula jadi bagi membangunkan mampan. Seterusnya, matlamat kelestarian biodiversiti: melindungi dan memelihara kawasan perlindungan termasuk flora dan fauna daripada kepupusan, mengurus dan membangunkan kawasan pembangunan secara seimbang bagi memberikan manfaat optimal kepada manusia dan membawa kesejahteraan kepada generasi masa kini dan akan datang. Biodiversiti haiwan: biodiversiti haiwan yang telah pupus selamanya, iaitu burung dodo, guaga, mamut, harimau bertarung lengkung, harimau dahan Taiwan, ikan lumba-lumba sungai China, singa laut Jepun, harimau Jawa dan T-Rex. Biodiversiti haiwan yang kian terancam di Malaysia. Yang pertama, harimau Malaya atau nama saintifiknya Panthera tigris malayensis atau Panthera tigris jacksoni, juga dikenali sebagai harimau belang. Harimau ini hanya wujud di semenanjung Malaysia. Habitat utama di Taman Negara Endau Rompin dan Taman Negara Belum Temago. Kini, harimau spesies ini dipercayai hanya tinggal sekitar 250 ekor sahaja. Yang kedua, orangutan. Orangutan ialah spesies Hominidae yang tinggal di Asia Tenggara, terutama di Pulau Sumatera dan Borneo. Orangutan adalah antara haiwan yang paling bijak di dunia. Mereka dapat menggunakan pelbagai alat dan kompleks dan membina sarang dengan menggunakan kayu dan daun. Orangutan juga dapat memahami bahasa-bahasa manusia dan juga dapat menggunakan bahasa isyarat. Seterusnya, tenuk Malaysia, tapir. Nama saintifiknya Tapirus indicus. Ia merupakan tenuk terbesar di dunia dan hanya tenuk terdapat di Malaysia, Selatan dan bahagian tengah Sumatera, Indonesia, Myanmar dan Thailand. Seterusnya, black shrew. Haiwan ini kelihatan seperti tikus dan ia dipercayai hanya terdapat di Kota Kinabalu, Sabah. Serangga merupakan makanan asas haiwan ini dan ia boleh bertindak agresif sesama mereka. Disebabkan haiwan ini hanya tertumpu pada satu kawasan, tidak pasti ia benar-benar terancam atau sudah pupus. Seterusnya, gajah Borneo. Gajah Borneo ada gajah kerdil Borneo atau nama saintifiknya Elephas maximus bornensis. Di Indonesia, mereka mengenali sebagai gajah Kalimantan sebab hanya terdapat di Kalimantan atau Kepulauan Borneo. Ia merupakan satu-satunya subspesies gajah Asia yang tinggal di Borneo. Gajah ini kurang agresif berbanding yang lain. Di Sabah, gajah ini ditemui di sekitar Sungai Kinbatangan. Seterusnya, badak sumbu Sumatera. Ia adalah spesies badak yang terkecil saiznya di dunia serta merupakan salah satu haiwan yang terlindung. Badak ini dapat di kaki gunung Himalaya sehingga ke Myanmar, Thailand, Indonesia dan Malaysia. Seterusnya, kera berkantan. Ia juga dikenali sebagai monyet Belanda atau bayau. Nama saintifiknya Nasalis larvatus. Kera berkantan berdiam diri di atas pokok di Kepulauan Borneo. Seterusnya, yang terakhir, tenggiling atau juga dikenali sebagai Malayan pangolin, salah satu haiwan yang terdapat di Malaysia. Tenggiling antara haiwan yang dilindungi di peringkat dunia kerana banyak pihak tidak bertanggungjawab yang mengambil sisik, daging dan kulit termasuk sebagai makanan eksotik yang kononnya mempunyai manfaat perubatan. Seterusnya, biodiversiti tumbuhan. Biodiversiti tumbuhan terancam di Malaysia.
iaitu meranti, periuk kera, rafflesia, kacip timah, tongkat ali, bakau, anggerik menanti, orkid selipar dan cengal. Kesan terhadap flora dan fauna. Yang pertama, kitaran kehidupan terjejas. Contohnya, harimau yang diburu boleh menyebabkan kepupusan. Apabila tiada lagi harimau untuk mengawal populasi rusa dan kijang, haiwan-haiwan ini akan terus membiak dan mampu merosakkan kawasan rumput di sekelilingnya. Seterusnya, kesan terhadap flora dan fauna. Yang kedua, ekosistem tidak seimbang. Kekurangan haiwan pemangsa menyebabkan haiwan perosak seperti tikus bertambah yang boleh membawa penyakit kepada manusia. Yang ketiga, menyebabkan hakisan tanah atau tanah runtuh. Akar-akar akan memastikan tanah sentiasa berada dalam kedudukan yang semula jadi. Namun begitu, pembalakan dan pembukaan tanah telah menyebabkan akar tidak dapat mencengkam tanah dan kes tanah runtuh akan berlaku. Seterusnya, yang keempat, peningkatan suhu bumi. Tumbuhan yang membekalkan oksigen telah berkurangan menyebabkan suhu menjadi panas dan iklim tidak stabil. Ditambah lagi dengan pencemaran alam sekitar dan peningkatan industri yang pesat. Kompen kelestarian biodiversiti di Malaysia. Bagi mengurangkan kesan terhadap kemusnahan biodiversiti, maka teknologi hijau dilaksanakan menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui. Di Malaysia terdapat 4 komponen biodiversiti yang diamalkan iaitu biogesim, fotovoltaik suria, biogas dan teknologi hidro. Komponen kelestarian biodiversiti yang pertama, biogesim. Merujuk kepada tenaga yang dijana dari repetan benda-benda hidup, bahan-bahan ini boleh digunakan sama ada sebagai bahan api atau dalam industri. Keupayaan biogesim berpotensi menjana tenaga elektrik, penjana kuasa dalam loji kuasa steam, enjin penjana kuasa kilang sawit dan gas memasak. Seterusnya, komponen kelestarian biodiversiti yang kedua, fotovoltaik suria. Merujuk kepada tenaga yang dijana dari cahaya matahari dengan panel solar bagi menukarkannya kepada tenaga elektrik. Digunakan secara meluas dalam industri yang dapat menjimatkan kos di samping mesra alam sekitar. Yang ketiga, biogas. Merujuk kepada tenaga melalui perebutan semula jadi dari sisa buangan pepejal atau cecair yang menghasilkan gas mentanah. Digunakan sebagai bahan bakar penjenaan kuasa, enjin turbin steam, penyejatan larut air, terawat serta bahan bakar kenderaan automotif. Seterusnya, yang keempat, teknologi hidro. Merujuk kepada tenaga melalui tekanan air yang tinggi menukarkannya kepada tenaga elektrik. Digunakan sebagai meluas sebagai tenaga elektrik di seluruh dunia yang dapat menampung keupayaan sumber yang tinggi. Ia ternyata lebih selamat daripada tenaga nuklear dan tenaga angin. Kesimpulan dalam kelestarian biodiversiti. Tanggungjawab kita sebagai manusia yang perlu menjaga kelestarian biodiversiti demi kehidupan yang lebih indah. Langkah-langkah drastik perlu dilaksanakan bagi menyengkang keseimbangan biodiversiti terjejas melalui kerjasama yang erat dari segenap lapisan masyarakat. Kemunculan teknologi perlu seiring dengan prinsip kelestarian alam yang perlu dikekalkan selamanya. Dengan itu, saya akhiri ucapan saya dengan sebuah sajak. Di suatu ketika itu, fajar hanya baru sejengkal membuka tirai. Hembusan lembut bayu di pagi desa mengukir senyuman ketenangan. Kicauan burung berterbangan keseronokan memecah kesunyian pagi. Jauh berbeza berbanding di kota raya. Di saat ini, baru aku sedar akan keindahan tahap nirwana khazanah alam Irannya. Ketika kita sedang leka mengejar pembangunan, ketika negara sedang rakus mengejar permodenan. Pencemaran air yang menghapus kehidupan akuatik, pencemaran udara yang meragut kesegaran oksigen, kepupusan kehidupan liar, kehilangan khazanah flora fauna telah membawa 1001 masalah. Kepada alam semesta, kita tidak sedar bumi sedang sakit ketika ini. Kepada siapa harus dipersalahkan ketika berlakunya bencana alam? Pencemaran sungai, masalah suhu pemanasan global, berfaktorkan penipisan ozon, berpuncakan sikap manusia.
Bangkitlah rakyat Malaysia. Masih belum terlambat untuk kita memelihara khazanah alam. Berkonsepkan bumi hijau, melestarikan biodiversiti demi kesejahteraan abadi. Sekian, terima kasih.